أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة أما بعد. Yang pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi mengurniakan kita hidayah dan taufik untuk kita terus-menerus melaksanakan segala perintah-perintahnya dan kita meninggalkan segala bentuk-bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kerana pada pagi ini kita masih lagi dapat sama-sama duduk sebentar di dalam salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung bacaan dan muzakarah kitab 132 Langkah Penyucian Jiwa pada muka surat 9. Hari ini masuk 9 pada tajuk ataupun tajuk yang kelima lah. Golongan yang mendalami pengertian tiada Tuhan selain Allah, yakni la ilaha illallah. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa amin. Kata pengarang kita iaitu Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Tajuknya golongan yang mendalami pengertian tiada Tuhan selain Allah. Tauhid itu bukanlah semata-mata anda menyebut kalimah la ilaha illallah. Terdapat perbezaan antara orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah dengan ahli la ilaha illallah yang sebenar. Maka tuan-tuan di sini kita boleh faham dah. Syekh Ramadan Al-Buti nak menegur kita lah, nak beri penjelasan tentang tauhid, kalimah tauhid yang kita baca semua, la ilaha illallah. Kata beliau yang pertama tu, tauhid ni bukanlah semata-mata kita sebut sahaja la ilaha illallah. Tidak. Itu bukan tauhid dah tuan. Tauhid yang sebenar bukan semata-mata sebut, tapi kita kena faham makna di sebalik la ilaha illallah. Apa makna yang sebenarnya, dan apakah tuan-tuan kita kata rukun-rukun kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah Syekh Ramadan ni sebut ada beza antara orang yang sebut sahaja dan orang yang ahli la ilaha illallah. Nampak tak? Jadi macam budak-budak kan, budak-budak tadika, kita ajar dia baca la ilaha illallah, dia baca ikut je kan. Tapi bila dia baca tu, hati dia tak faham maksud sebenar kalimah tersebut.
Hati dia tu tak memahami apa maksud la di situ. Apa maksud ilaha, apa maksud illa, dan apa maksud Allah. Okey. Baik tu tuan-tuan, kalimah ni sama-samalah kita belajar dan kita sama-sama buat sikit ulang kaji supaya kita boleh dapat orang panggil jeliga, rasa zuk semasa kita baca la ilaha illallah. Bukan setakat di bibir sahaja. Kan, la ilaha illallah, tapi tak faham apa dia sebut. Itu amat merugikan tuan-tuan. Okey. Betul kata para ulama, kalimah ini cuba kita cari tuan-tuan, dia punya pengertian dia. Antara yang tuan-tuan yang paling penting lah dalam bab ni tuan-tuan, iaitu kena kita faham apakah rukun kalimah syahadah. Rukun kalimah syahadah yang kita duk baca semua dalam solat. Macamlah bab rukun semayang kan, ada 13 rukun. Apa lagi? Rukun taharah ataupun rukun bersuci, istinja, ada berapa? Ada 4 contohnya. Kan, rukun mandi wajib ada 3, ada kata 2 kan, contoh. Rukun wuduk ada 6. Jadi rukun kalimah syahadah ni kata para ulama ada 4 perkara. Okey. Jadi 4 perkara ni kita bincang dulu untuk kita sama-sama usaha tuan-tuan jadi orang yang memahami kalimah la ilaha illallah. Bukan setakat di bibir lah. Kan, kita lebih kita faham. Baik, gini kata para ulama tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah ni sebenarnya satu kalimah yang dah lama dah ada di dalam syurga. Lama dah. Semasa tu Nabi Adam alaihi salam, diceritakan oleh para ulama, Nabi Adam ni dia diceritakan oleh Allah kan, dia tengok ke atas kat syurga, dia nampak kalimah ni lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lama dah. Okey. Jadi tuan-tuan, kita sebagai orang yang nak jadi ahli la ilaha illallah ni, kita kena cuba memahami sedikit apakah 4 rukun kalimah syahadah. Baik, kata para ulama, yang pertama sekali, tuan-tuan, rukun kalimah syahadah ni yang pertama dipanggil isbat zat Allah. Isbatu zatillah. Maksudnya bila kita baca la ilaha illallah, dalam makna tu, dalam kalimah tu ada makna kita isbatkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna isbat? Isbat ni menetapkan, meyakini, menetapkan di hati kita Allah itu Tuhan. Bukan Tuhan sekadar khayalan semata-mata, tapi Allah ni ada zat dia. Pada Allah ada zat, kita pun ada zat. Zat kita, zat Allah tak sama, takkan sama dan tak pernah sama. Itu bab tauhid sikit tuan. Bab hari ni dia lebih pada tauhid sikit. Okey. Maknanya kita nak menyucikan jiwa, kita kena faham kalimah tauhid la ilaha illallah. Boleh? Itu yang pertama sekali, rukun kalimah syahadah, isbat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, boleh? Itu yang pertama. Jadi bila kita faham rukun pertama ni, kata para ulama, kita boleh tolak fahaman-fahaman yang sesat yang mengatakan Tuhan-Tuhan ni dia ada dalam kita pemikiran je. Kalau kita yakin Tuhan tu ada, adalah Tuhan. Ada main gitu. Kalau Tuhan tak ada Tuhan. Kalau kita tak yakin pada dia kan, tak ada Tuhan tu. Ni salah lah tuan. Dan Allah Ta'ala ada zatnya yang maha sempurna, yang mana zat Allah ni tuan-tuan, kita semua tak boleh nak capai.
Orang nak gagal tak boleh. Nak capai, nak tengok kat dunia tak boleh. Nah, sebab itu kata para ulama, innallaha la yura fid dunya. Allah ni tak dapat dilihat kat dunia. Walakin yura fil akhirah. Tapi Allah ni kita dapat lihat di akhirat nanti. Khususnya bila kita masuk syurga Allah, Allah buka hijab, semua ahli syurga akan nampak Allah. Maksud tu lah. Nah, ustaz nampak apa ustaz? Nampak zat Allah dan 7 sifat ma'ani dia. Sifat ma'ani, kalau tuan-tuan ngaji kan, sifat 20 tu. Kata para ulama, bila Allah buka hijab, kita akan nampak, oh, sifat kudrat, sifat iradah. Dan bila ni kita tak boleh nak bayang macam mana. Tak boleh lah kan? Cuma kita yakin benda tu akan berlaku, tuan-tuan. Tapi dengan syarat kita masuk syurga dululah. Boleh faham? Itu maksudnya rukun kalimah syahadah yang pertama, isbat zat Allah. Baik. Nombor 2 kata para ulama, iaitu apa? Isbat sifat-sifat Allah. Arab panggil isbatu sifatillahi, mengisbatkan sifat-sifat Allah. Maksudnya bila kita baca la ilaha illallah, kita meyakini, kita mengisbatkan di hati kita tiada Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan melainkan Allah juga. Apa dah? Allah Ta'ala ada zat dan ada juga sifat-sifat Allah. Sifat Allah banyak, zat satu je, zat esa. Tapi sifat dia, tuan-tuan, tak terhingga. Bukanlah 20 sahaja. 20 tu dikira untuk kita faham. Jalan nak faham, ulama mereka lah. Mereka satu metod, satu manhaj sifat 20. Itu asal dia. Bukannya Allah tu bersifat 20 sahaja. Salah gitu. Sifat Allah, tuan-tuan, banyak, maha sempurna, dan tidak ada satu pun yang kekurangan bagi sifat Allah. Boleh faham? Itu hal nombor 2. Bila kita baca la ilaha illallah, kita hadirkan tiada yang maha sempurna melainkan Allah. Beres? Tiada yang maha hebat melainkan Allah. Okey. Itulah kita kata kalimah syahadah ni dia besar sebenarnya. Di antara zikir yang afdal lah kita baca la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata afdalu zikri, afdalu, sebaik-baik, seafdal zikir, la ilaha illallah. Kita kena amat tu, tuan. Permulaan kita orang-orang awam, orang nak jalan ni kan, nak berjalan menuju Allah, saliking kepada Allah ni, kena banyakkan kalimah la ilaha illallah. Banyak saja tak cukup, banyak dan faham. Kata penting, banyak dan faham kalimah, tuan-tuan. Faham sembuh. Okey, boleh faham? Itu hak nombor 2, isbatkan sifat-sifat Allah. Baik. Nombor 3 kata para ulama, tuan, rukun kalimah syahadah yang kita kena faham, kita kena isbatkan di hati kita. Dia panggil apa nombor 3? Isbat perbuatan Allah. Isbatu af'alillah, af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ustaz, apa maksud perbuatan Allah ni? Maknanya kita meyakini, tuan-tuan, isbatkan di hati kita apa sahaja yang berlaku di alam ini, di muka bumi ini, dan apa sahaja takdir-takdir, itu semua adalah Allah Ta'ala yang menentukan. Allah yang mengawal, kata-kata mentadbirkan, yudabbirul amra minasa, dalam surah As-Sajdah tu kan, yudabbiru, Allah ni sentiasa mentadbir segala perkara di alam yang luar ini.
Maknanya satu benda pun tuan-tuan tidak terlepas daripada perbuatan Allah. Saya boleh mari hari ni, tuan-tuan boleh mari kan, kita boleh dengar semua ini semua daripada af'alillah, daripada perbuatan Allah. Yakni Allah yang tentukan kita mari. Gitu. Bukan bermaksud bila kita jalan masjid Allah jalan, bukan gitu. Faham tak? Bila kita baca Quran Allah baca Quran ni, bukan gitu maksud dia. Kena faham, Allah yang beri taufik. Beri apa taufik ni? Dipanggil kudrah, kekuatan kita nak buat taat pada Allah. Al-qudratu ala ta'atillah, itu maksud taufik, kekuatan untuk kita buat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak tu? Maknanya kita semua tuan sebenarnya di bawah ta'alluq af'al Allah belaka. Kalau cakap hakikat gitu lah. Kita semua ni dalam ta'alluq qudrah, ta'alluq genggaman Tuhan, seolah gitu. Maknanya kita semua ni tuan Allah hak buat, hak kawal belaka. Memanglah Allah tentukan belaka kan, tapi akhirnya kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita tuan-tuan ada akal kan, ada kederat Allah beri kita untuk memikir, pilih jalan mana, baik ke buruk, nak zikir ke malah zikir, pilih lah. Pilih lah tuan. Sebab tak ada lah kita kata Allah memaksa kita untuk kita ni buat maksiat, tak ada. Itu tuan akidah yang salah. Dia panggil apa? Jabariyah ataupun puak-puak yang sesat lah. Dia tak kafir, cuma ni sesat. Ada tuan puak-puak yang sesat tapi tak kafir. Macam Jabariyah. Dia macam kapah tuan. Dia terbang ke kanan kiri, dia ikut angin. dia tak ada nak usaha lah. Itu tuan berat sikit. Okey, boleh faham? Maknanya bila kita baca la ilaha illallah, tuan-tuan kita kena apa? Yakin tiada Tuhan yang menentukan segala-galanya melainkan Allah. Tiada yang maha berkuasa melainkan Allah, tiada yang beri rezeki melainkan Allah, tiada yang maha lembut melainkan Allah, tiada yang maha penyayang melainkan Allah. Semua tuan-tuan, kalau boleh semua 99 nama Allah tu kita ingat masa kita baca la ilaha illallah tu. Tapi ingat mana Ustaz? Ingat seselah. Contohnya kita baca sekali tak, la ilaha illallah, hati pun ingat tiada yang maha pemurah melainkan Allah kan. Kali kedua la ilaha illallah, tiada yang maha memberi rezeki melainkan Allah, sesti ingat habis. Barulah kita khusyuk dalam zikir. Baru kita rasa habis dah 100. Sekejap je tuan. Kalau kita nak main la ilaha illallah, hati lara. Hati lara tuan-tuan, itu yang kita rasa lambat habis. Kan buahnya nak habis 100 ni kan. Macam orang zikir tahlil kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati lalai tuan-tuan. Jadi kita rasa lambat nak habis. Bila orang tu dapat kemanisan atau panggil zauk tuan-tuan, dapat zauk bacaan ni, dia akan rasa galik. Galik dan tak sedar 300. Ini tuan saya cakap ni terdasar masing-masing lah punya pengalaman lah. Itu yang boleh saya kongsikan tuan. Maknanya 3 yang utama ni isbat zat Allah, isbat sifat Allah, isbat af'al Allah. Hak ni pada sebutan la ilaha illallah. Kemudian tuan, rukun syahadah yang keempat pada perkataan Muhammadur Rasulullah, iaitu apa? Isbat kerasulan, kenabian, nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi automatiknya tuan, bila kita kata la ilaha illallah tu, dikira masuk dah lah Muhammad Rasulullah tu. Sebab apa? Sebab Allah sendiri yang pilih Nabi Muhammad.
ya, menjadi rasul. Tak ada paksaan, tak ada cadangan pun daripada malaikat. Ada. Untuk pilih ni Muhammad ada. Allah dia pilih. Kalau dalam bahasa buku dia kata Allah sengaja. Allah sengaja pilih Nabi Muhammad. Allah sengaja buat gini. Tentukan macam ni, tentu macam ni, tuan. Nampak tak? Itu bila kita faham kalimah tauhid, tuan. Kata para ulama kita akan terkedu senyap gitu je. Redha lah. Redha, sabar, sangka baik, tuan-tuan. Boleh faham tuan? Itu naknya macam mana 4 kalimah syahadah, 4 rukun kalimah syahadah yang kita kena faham. Isbat zat Allah, isbat sifat Allah, isbat af'al Allah, dan isbat kerasulan, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 4 ni tuan, kita cuba hadirkan pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ulama dia buat satu zikir tu, habis je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia buat sikit tambahan, fi kulli lamhatin wa nafasin. Pada setiap apa tuan? Fi kulli lamhah, setiap kelipang mata, setiap nafas kita ingat Allah yang tentukan, Allah yang beri aku kelip mata, Allah yang beri aku bernafas, tuan. Saya dulu pun tak faham kenapa dia tambah belakang tu fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, kan, ataupun bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah, contohnya tuan. Maknanya setiap kita ni kena ingat, kan, kelipang mata pun Allah yang tentukan. Saya boleh kelip, boleh pejam, boleh buka mula mata, tuan. Kita kena ingat Allah yang beri belaka benda tu. Boleh faham tu? Tentang sedikit kita kata perkongsian 4 rukun kalimah syahadah. Baik. Lagi tuan-tuan, tentang kalimah syahadah ni, Dr. Said Ramadan Al-Buti ada sikit menegur. Dia kata orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah, sedangkan hati mereka penuh dengan kebergantungan kepada selain Allah, ialah ahli pelafaz kalimah la ilaha illallah sahaja. Betul kita kata, kita jangan jadi macam ni, tuan. Jadi ahli pelafaz saja, bukan ahli yang betul-betul memahami kalimah la ilaha illallah. Dia sebut tu, tapi hati dia, tuan, masih bergantung kepada, contohnya kepada makhluk, kepada apa kita kata, duit, tuan-tuan, kepada pangkat, kepada kerja. Bukan salah kita ambil duit, bukan salah kita cari duit hidup. Yang salahnya kita bergantung pada duit. Faham tak, tuan? Negalah nak jadi kaya gigi. Jadi jutawan semua, kan. Tapi ingat, jangan gantung pada usaha, pada amal kita, pada pitih, pada pangkat, pada jawatan. Ni antara benda yang saya takut nak cakap lah. Tapi gitulah, bila kita cakap, kita akan diuji dulu dari segi kebergantungan kita. Nampak tak, tuan? Kadang-kadang kita sakit diuji, tuan. Allah nak tengok, kan, kita ni macam mana dari segi hati kita tu, dan macam mana kita amalkan kalimah la ilaha illallah. Adakah kita bergantung pada obat semata-mata, kita tinggal kepada Allah? Tak kena, tuan. Nampak tak? Obat boleh ambil, tapi hati kita kemah, kejak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Kan apa Al-Quran kata? Tuhan cerita, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kan? Bila aku sakit, engkau lah yang menyembuhkan aku, ya Allah. Itu kalimah hakikat lah, tuan. Hakikat je.
Bila aku sembuh, aku sakit, wa idza maridtu, engkau lah ya Allah, fahuwa yashfin, yang menyembuhkan aku. Syariatnya kita berubat air tawar, berzikir, itu semua ubat lah tuan. Nampak tak? Kita kadang-kadang nak ambil hakikat saja, kita tinggal syariat. Tak boleh punah kita tuan. Nabi-Nabi pun ambil syariat, Nabi-Nabi usaha juga. Dan Nabi Muhammad tuan sallallahu alaihi wasallam, Nabi disihir, Nabi penuh disihir tuan. Padahal Nabi ni orang kata kuatlah zikir Nabi kan, Nabi dah amal ni, tapi kena ikut. Kena. Itu takdir Tuhan lah tuan. Nak oyaknya kan kita ni tuan-tuan, walaupun usaha dah, tapi kalau Allah tentukan jadilah ia jadi kan, tuan-tuan, gitu nak oyaknya. Maka saya terpelik kalau ustaz-ustaz pun pada pengkuliah kena sihir. Nabi kena. Kita dah cetong nak kena. Ya tuan. Macam saya sendiri lah. Ni bukan benda nak kabur sikit tuan, supaya tuan-tuan doa lah, ibu-ibu ada sini ke, tuan-tuan doa yang mustajab ni, orang tahu. Kita pun kena juga. Saya kena. Baru kena lah ke, bulan lepas kena. Tapi tuan-tuan, masa saya berubat dengan Darul Syifa tu, dia kata orang tu nak atur ke saya tapi kena kanuk. Allah Rabbi. Itu yang saya agak sedih lah tuan. Bila kena ke anuk ke, anuk nak ni kena dia. Iaitu apa tu, dia atur, minta maaf ni cerita je, atur macam sihir untuk ni nak kunci mulut supaya saya tak boleh cakap, tak boleh ngajuk tuan. Dan benda tu kena ke anak saya, hak nombor 2 tu. Anak saya namanya Muzaffar Al-Fatih tu. Nombor 2 sampai sekarang nak cakap payung, berat mulut. Tanya dia. Maknanya sihir tu benar. Bukan benda ni yang kata tipu pelawak tak. Tapi dengan izin Allah berlaku lah. Kita yakin gitu. Tapi anak siang kena, dia tak cakap. Pergi sekolah sebelum ni mulai dia baca abatar semua lah. Tapi bila kini ni senyap tak cakap. Tapi kita usaha lah kan. Kita usaha, kita minta supaya Allah Ta'ala buang kunci tu, kunci zahak sihir tuan. Dia benci saya ngajar kat masjid dia tu. Saya ngajar tu hari Rabu. Kat belum magang tuan. Saya main ngajar, ramah sikit kan, dia marah saya. Lepas tu pun dia atur benda tu. Dia atur pula, atur kat masjid tu, pakai kereta dia atur benda tu. Kena saya terpelik mana, apa macam rasa pelik kat mana ni. Dia rasa macam ada orang ikut je kan. Rupanya ada benda tu mana. Tapi benda tu tak kena saya, dia atur, dia kena kanuk, tempiah kanuk. Tuan. Cuma saya ni rasa macam malas sikit lah, rasa malas yang badah, malas nak mengajar. Tapi kalau pergi kat tempat lain tak malas. Gitu lah. Itu sihir tu antaranya. Maknanya saya setara ni pun kena juga. Walaupun kita ni bukan terkenal mana pun, tapi kena juga. Sebab ada orang benci. Orang marah saya mengajar. Ya tuan. Dan padahal kita ngajar situ, ngajar bab solat, fiqh solat, kitab Ustaz Kuali. Bukan kata saya ngajar bab tasawuf, ada pun gitu. Tapi dia marah tuan. Itu kata maknanya walaupun ujian macam tu, kita yakinlah la ilaha illallah, tiada yang menyembuhkan melainkan Allah saja. Tiada yang mengizinkan sihir itu berlaku melainkan Allah saja tuan. Pada saya rasa ujian ni untuk saya kembali semula beramal dengan ilmu lah, kita kata. Kena beramal sungguh-sungguh tuan. Dan kena husni zon dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersangka baik dengan Allah taala tuan. Okey. Dalam bab sangka baik ni tuan, ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tuan, macam mana sangka baik dan dengan bab keimanan kita pada Allah. Okay, dalam hadis riwayat Imam Ahmad tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut,
Nabi kata inna husnazanni billahi azza wa jalla min husni ibadatillah. Nabi kata sesungguhnya bersangka baik dengan Allah itu di antara keelokan beribadah kepada Allah. Okey. Kemudian Nabi kan tiba-tiba kabur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Nabi kabur ni mula-mula buat sangka baik dengan Tuhan kan. Tiba-tiba Nabi kabur, perbaikilah, perbaharulah iman kamu. Hadis ni riwayat dia, perawi dia Abu Hurairah. Tuan dengar hadis ni. Jadi qila ya Rasulullah, sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana? Kan? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana kita ni nak nujaddid, nak memperbaharui iman kami ni macam mana? Dan supaya kami ni boleh sangka baik dengan Tuhan dan tak salahkan takdir, tak salahkan Allah. Nabi kata aksiru, perbanyakkanlah min daripada qauli, perkataan la ilaha illallah. Ini tak tuan, nampak tak? Kita nak sangka baik dengan Allah, kena banyakkan sebut la ilaha illallah. Banyak ni Nabi tersebutlah berapa-berapa, tapi banyak dah aksiru. Sebab tu ulama kita ada perbezaan pendapat. Kalau imam macam Roti Al-Haddad tuan-tuan, dia kata 100 kali paling kurang. Ada kata hak paling kurang banyak ni 300 kali sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baca tuan, kita faham makna dia. Bukan sekadar baca di mulut, tapi biar faham 4 rukun tadi, rukun kalimah syahadah. Kita boleh tuan mengisbatkan segala sesuatu itu Allah yang tentukan belaka. Tuan, boleh faham tu? Itu nak khabar macam mana ada hadis Nabi sebut kaitan husnizon dengan memperbaharui iman dengan banyak sebut la ilaha illallah. Boleh faham hadis ni riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan. Boleh faham? Jadi kita boleh faham sini bahawasanya tuan-tuan nak bersangka baik pada Allah bukan sekadar di mulut lah. Dia kena banyakkan zikir dan faham kalimah zikir itu. La ilaha illallah. Betul guru kami dia kata gini. Dia kata kalau kita zikir kan, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, tapi kita tak faham pun makna zikir, tak faham, tak hadir pun sedikit pun makna dia, maka tak boleh pahala. Tuan-tuan, ini pendapat Imam Sanusi, juga seorang ulama daripada ulama Asy'ariyah. Ada kan matan ni, matan Sanusi tu, sifat 20 kecil je. Kalau tu kau tuan-tuan hafal kau power tuan-tuan dalam bab akidah. Akidah sifat 20. Mana kita tuan-tuan nak zikir biar ada pahala, faham makna. Tapi kalau baca Quran tak faham makna, boleh pahala dah. Itu beza. Baca Quran kan, kita baca Qul huwallahu ahad, hati kita tak faham apa makna, boleh pahala dah. Tapi zikir lain sikit. Zikir kena faham lah tuan, maknanya faham macam mana ustaz? Hadirkan makna dia apa. La ilaha illallah, tiada yang beri rezeki kerana Allah tuan-tuan. La ilaha illallah, tiada yang menyembuhkan anak aku kerana Allah. Gitulah. La ilaha illallah, tiada yang beri faham pada aku tentang ilmu ni kerana Allah. Semua ni kita Allah lagi. Tuan, betul kata ulama tasawuf, sebenarnya kalimah mereka la ilaha illallah ni zikir orang yang permulaan, mubtadi dia bagi. Permulaan nak kenal Tuhan, kena faham kalimah ni dulu. Tapi bila tuan-tuan dah faham Allah siapa, tuan-tuan kita boleh dah nak buang la nafi tu. Lah kali kita baca kan ni Allah saja, Allah 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 Allah.
Sebab tu ada orang baca hu saja je, hu dia ke. Tapi waktu tak tinggi lah tuan. Nah, kita hak permulaan orang awam ni banyakkan sebut la ilaha illallah. Hak tu hak asah. Hak tu hak asah. Jangan gaduh nak zikir hu tapi kita tak faham kenapa kalimah syahadah tu. Rugi kita. Tuan boleh faham jadi dalam hadis bu Nabi kata aktsiru, banyakkanlah min qauli la ilaha illallah. Itu asas kita zikir kita kena buat setiap hari tuan-tuan. Bukan kata malam Jumaat aja kita buat tahlil ni. Setiap hari kita boleh buat tahlil. Apa tahlil? Bacaan la ilaha illallah. Itu tahlil nama dia. Tuan-tuan. Okey, boleh faham jadi tuan-tuan kita semua ni diharapkan kita semua dapatlah usaha menjadi orang yang ahli la ilaha illallah. Bukan sekadar sebut di mulut kan, duk bangga aku 1000 kali dah ini. Jangan banggalah. Kita yang penting kita hadami dan fahami bacaan tersebut. Itu penting sekali. Nampak tak? Tuan-tuan boleh faham. Jadi bila kita faham kalimah ni kan, kita tak akan panggil apa? Derah mecuk, derah melenting bila dapat satu musibah. Tak ada. Dan kita akan terkedu, akan senyap. Ya Allah, Masya Allah. Gitulah. Allah yang tentukan belaka. Tadi baru aku zikir kuat-kuat kan. Jadi kita kena yakin zikir dengan makna zikir kita baca tu bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa taala tuan. Okey. Kemudian lepas tu Syekh Ramadan Al-Buti pun sebut lagi, dia kata sepatutnya okey, mana yang bagi sepatutnya ataupun bahasa lama kita sayugianya, sepatutnya anda berusaha menjadi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala dengan memasukkan diri dalam kalangan ahli la ilaha illallah yang sebenar. Golongan ini golongan mana? Golongan ahli la ilaha illallah ini tidak melihat sebarang penggerak, pemberi manfaat serta mudarat dan yang merahmati di seluruh alam semesta kecuali Allah yang Maha Agung. Tuan faham kan? Aku nama sikit tanda sikit. Tidak melihat, yakni tidak melihat dengan mata hati. Dipanggil mata basirah. Tuan, kita ada dua mata basar ni mata kasar. Nombor dua, basirah ni mata hati. Mata hati ni dalam tak nampak, tapi kita boleh rasa dia ada tuan. Okey. Dia orang yang faham betul-betul kalimah ini, dia akan melihat tidak ada yang menggerakkan diri aku. Tidak ada yang menggerakkan darah-darah di tubuh aku ni. Tiada yang menggerakkan jantung-jantung aku ni, ya Allah, melainkan Kau saja. Jadi benda ni agak dalam cerita, tapi dah dalam kita kena cerita dan supaya kita faham hakikat yang sebenar. Tuan-tuan, apa tu dalam kitab Akidah Tahawiyah tuan-tuan. Dan Akidah Tahawiyah ni akidah jalanan Salafi. Bukan Wahabi lah Salafi yang betul. Kitab dia Akidah Tahawiyah karangan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi. Dia mazhab Hanafi dia, tuan-tuan. Jadi mazhab Maliki saya lupa, tuan-tuan. Dalam kitab tersebut Syekh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dia beri satu matan. Dia kata la tataharraku zarratun illa bi iradatillah. Dia kata senang dia sebut, tidak bergerak satu zarah yang kecil. Faham tak? Tak gerak. Kita kata zarah ni dalam bahasa kita kot partikel. Benda kecil biji sawi tu, kumang-kumang tu, tak gerak illa bi iradatillah, melainkan dengan kehendak Allah. Maknanya tuan, Imam Abu Ja'far ni At-Tahawi rahimahullah,
Dia nak kabur tuan, benda hak kecil pun Allah berkuasa atas benda tu. Allah yang menggerakkan. Betul dalam kitab Faridah, kitab tauhid juga tuan. Cerita bab cicing. Ni cicing ni kan. Kita bakar ni kan. Tuan-tuan. Syekh Ahmad Fatani, guru kepada Tok Kenali tu, dia tanyalah dalam kitab Faridah tu. Dia kata siapa yang menggerakkan cincin bila kamu menggerakkan jari sebenarnya? Allah ke ataupun jari ni menggerakkan cincin? Okey, ada dalam perbahasan kudrat Allah. Kudrat dan iradah. Cerita buat ni memang kita kata halus sikitlah, ulama kita halus. Dia memperhalusi seperti hak tu. Maknanya kita ni tak melihat sebarang penggerak, menggerakkan zarah-zarah, memberi manfaat, memberi mudarat dan merahmati seluruh alam kecuali Allah saja. Allah je. Kalau datang ngaji yang kitab Baqarah, lagi tak Baqarah pada kita. Allah je. Allah saja je yang berhak disembah, yang Tuhan yang sebenar-benarnya. Maknanya Allah ni tuan, dialah saja berkuasa, berkehendak bagi segala sesuatu. Ni kan kaedah pada guna lah. Kita kata berkuasa kan, tapi kalau pada dia guna berkuasa, berkehendak, macam-macam lah perkata. Tuan, boleh faham. Lagi kata Syekh Ramadan Al-Buti, mereka juga memandang yakni memandang dunia dengan mata hati lah. Memandang dengan mata hati akan dunia ni seluruhnya hanya sekadar, Allahu Akbar, sebagai bayangan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tuan-tuan, dunia ni kita kena pandang dia adalah apa? Daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memulakan, mencipta dunia kan, dan Allah juga yang akan menghancurkannya. Allah tetap dah bilakah kiamat, dan tarikh kiamat Allah dah tahu dah tuan. Sekarang ni tahu dah. Kita tak tahu. Batu rahsia Tuhan tuan. Setiap kita pun Allah tahu dah bilakah kita akan mati. Teman-teman, kita semua ni diibaratkan seperti bayangan lah yang Allah gerakkan. Untuk apa? Untuk tuan-tuan menjadikan dunia ni sebagai tempat persinggahan saja. Bukan tempat kita kata tempat yang kekal abadi lah. Sebab tu tuan-tuan, ada kata para ulama, okey, saya ingat ni kata-kata sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali. Dia kata apa tuan? Dia kata ad-dunya jifah. Allah Rabbi. Dunia ni bangkai lah tuan. Berat ya. Kalau kita ngaji bahasa Arab itu faham. Dunia ni bangkai. Macam kita kabur mu lembu. Mana dia panggil tashbih tu. Dia panggil apa? Tashbih baligh. Perumpamaan tapi tak sebut dah seperti kata ada, dia tu lalu. Dunia ni kalau kita terjemahnya ibarat macam bangkai dah tuan. Tapi bahasa Arab dia guna gitu. Dunia jifah, anta baqar. Kamu ni bak lembu. Memang kasar bunyi tu tuan. Tu namanya kan, maknanya dunia ni tak ada nilai sebenarnya. Kecuali apa, kecuali tuan-tuan dalam hadis sebut, kecuali kata para ulama 4 perkara. Antaranya taat pada Allah, majlis ilmu tuan-tuan, orang yang belajar dan mengajar. 4 ni tuan-tuan, insya-Allah tak rugi kita ambil kat dunia. Kita usaha diri kita cari ilmu tuan-tuan, itulah di antaranya perkara yang baik kita buat kat dunia. Tapi kita boleh ambil dunia sekadar yang kita perlukan, boleh, tak ada masalah. Macam kita nak menanggung nafkah anak bini, kita perlukan dunia, perlukan duit. Betul, kita ngaji tasawuf bukan bermaksud tinggal kerja habis, tinggal piti habis. Lepas tu nafkah tak uyah, ada gitu.
Kena faham tuan. Tuan. Sebenarnya Al-Quran apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Jangan kamu tinggalkan nasib kamu kat dunia. Jangan lupa ambil dunia. Tapi bukan kita bergantung pada dunia tu. Bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang satu, tuan-tuan. Boleh faham? Baik. Lepas tu kata Syekh Ramadan, dengan melakukan hal yang demikian, anda akan termasuk dalam golongan yang bertauhid. Bila kita, tuan, memandang tiada yang memberi manfaat dan mudarat, tiada yang menggerakkan, tiada yang kata beri kita rezeki, tiada yang beri kita ni, tuan-tuan, apa lagi, kekuatan untuk taat melainkan Allah. Hidup anda akan termasuk dalam golongan yang bertauhid, dan hidup anda akan penuh bahagia di bawah naungan tauhid ini, tuan-tuan. Lepas tu kalimah tauhid ni, la ilaha illallah, kalau kita baca dengan betul, tuan-tuan, insya-Allah dia boleh apa? Meresap di hati kita. Kan? Lepas tu kita baca dalam ayat kan. Kita akad pada illallah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Akad sampai habis mayang. Ikut mazhab Syafi'i kita gitu lah. Dan dalam kitab I'anatul Talibin sebut, dan kita akad sampai habis, dan mata kita tengok situ. Isyarat kepada apa? Tauhid Allah ni, tauhid ni, esakan Tuhan, tuan-tuan. Dia bukan kata dia tinggi sangat dia akad tu menghadap kiblat. Bukan kata mencanak gitu, tidak. Dia gitu je. Asyhadu an la ilaha illallah. Akad jangan letak dah. Kita nak turunkan bila habis salam kedua. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Turun, sapalah muka, tuan-tuan. Mana semua itu ulama dah ajar dah. Ada doa pula kita muka kan. Doa apa? Doa tentang syahadah juga. Tuan-tuan, itu antaranya tentang kalimah syahadah ataupun kalimah la ilaha illallah yang sepatutnya kita mendalami makna-makna ni, tuan-tuan. Okey. Jadi dalam bab ni juga saya ambil lagi perkataan ulama. Antaranya kata-kata ulama iaitu Imam Sanusi dalam kitab dia, kitab akidah Ummul Barahin tu, mata Ummul Barahin, dia kata apa, tuan? Pada akhir kitab dia disebut hendaklah kita semua ni membanyakkan kalimah la ilaha illallah. Banyakkan sebut. Sebab apa? Bila kita baca la ilaha illallah itu, kata Imam Sanusi, dalam kalimah tersebut, tuan, ada tersimpan di dalamnya 50 aqaid, 50 simpulan iman. Banyak tak 50. 50. Hal tu 50. Cuba kita bilang, tuan. Iaitu kata para ulama 20 sifat wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa', siapa kata sifat maknawiyah. Kan? Qaunuhu mutakalliman. Siapa habis. Lagi 20 lagi sifat mustahil bagi Allah. Kan campur 40. Lepas tu lagi, tuan-tuan, satu sifat harus bagi Allah. Okey. Kemudian lagi, tuan-tuan, 9 lagi, iaitu 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh tu. Kemudian nombor seterusnya 4 lagi sifat mustahil, dan satu lagi sifat harus bagi Rasul. Jadi 41 capur 9, gabung 2, 50 simpulan imam masa kita baca la ilaha illallah. Nampak tak? Itu Imam Sanusi kata gitu. Disebut hadirkan makna-makna tersebut semasa membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, hadirkan makna-makna yang 50 simpulan imam tu. Tuan-tuan, nampak tak? Contohnya kita baca gini, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wujud
yang sebenar melainkan Allah. Contoh kan, sifat wujud. Nombor 2, la ilaha illallah, tiada yang kidam melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang baqa', yang kekal selama-lamanya melainkan Allah. Gitu. Siapa habis kita buat. Tapi tuan-tuan nak buat tu kena ada kefahaman lah. Kena faham dulu sifat 20. Kan kena faham sifat Allah macam mana, tuan-tuan. Nah, ingat saya ulang semula, umumnya sifat Allah ni tidak ada sebarang cacat cela. Semua sifat Allah sempurna belaka. Dan mustahil Allah ni ada sifat kekurangan. Mustahil. Contohnya apa? Sifat zalim, sifat lupa. Apa tuan? Nah, maknanya yang 20 sifat mustahil tu tuan-tuan. Nah, memang tak ada pada Allah, tak ada. Ada. Nah, contohnya kita baca kan, Allah ni apa? Mustahil Allah ni ada permulaan. Okey. Ada permulaan tu dipanggil apa? Turuul Adam. Kedatangan Adam. Adam ni tak ada. Nah, kita lah, kita semua ni daripada tak ada ni kepada ada. Dia Allah Ta'ala dia mustahil gitu. Nah, Allah Ta'ala dia tak menerima, nah, tiada. Tak menerima tiada. Kita boleh faham tak? Dalam bahasa kalau tauhid gitulah. Jadi kita main akal sikit. Boleh faham? Maknanya kita baca kalimah tersebut, kita ingat la ilaha illallah. Nah, tiada yang maha berkuasa melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang maha mendengar melainkan Allah kan. Basok, samak, kalam semua tu. Tuan-tuan. Nah, itu yang sebenarnya bila kita baca kalimah la ilaha illallah, tuan-tuan. Dan hati-hati jangan jadi sampai tahap orang tu kan dibaca kalimah ini, tuan-tuan, dia macam dirasuk oleh syaitan. Oleh hantu. Dia kata mu kena baca ni, siapa mu rasa dirimu tu Allah, dia kata. Oh, bahaya. Hak ni memang kena tok laut, tuan-tuan. Betul? Dia kalau main rasa diri kita Allah kat, tak semayang kita. Betul kan? Allah mana semayang? Kan ada Tuhan semayang? Tak tahu. Tuan. Betul kita kata tuan-tuan, bacaan zikir ni kita nak mengisbatkan, menetapkan sungguh-sungguh tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan kata para ulama, macam kata Imam Roti Al-Haddad, tuan-tuan, dia kata paling kurang kita zikir, tuan, dalam hidup kita ni, dalam sehari tu kan 3 zikir kita kena buat. Zikir asasi. Yang pertama istighfar 100, selawat 100, nombor 2, nombor 3 tahlil 100. Paling kurang. Kalau tuan-tuan ibu-ibu nak lebih lagi kan, atas masing-masing. Tapi hak 100 ni yang paling asal. Ini juga pendapat daripada Imam Nawawi, tuan-tuan. Juga pendapat macam Habib Umar Al-Hafiz, Habib Umar Hafizahullah pun kata gitu. 3 zikir kita kena buat semua. Istighfar, selawat, tahlil. Ni hak selain daripada kita baca Quran lah. Mana kita buat zikir ni hak asas, zikir asasi dipanggil. Kalau ada 3 zikir ni, tuan, insya-Allah kita takkan rasa malas nak ibadah, takkan rasa nak buat rasa, insya-Allah. Kalau nak buat pun Allah akan jaga kita daripada buat rasa. Boleh faham tak? Itu antara 3 zikir yang menjadi zikir asasi kita, tuan-tuan, dalam hidup kita. Antara 3 tu yang paling kita kata besarnya la ilaha illallah. Kena amal semua tu. Naik mutu kan, naik mutu. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Boleh buat kan, tuan. Tak mesti kata tunggu malam Jumaat je. Buat setiap hari. Di rumah kita tu kita buat bilik khas untuk zikir tu. Bilik ayuh nak zikir. Tulis itu. Kan? Maknanya bila kita masuk dalam, anak ke cucu tak boleh kacau. Aku nak zikir kejap. Umpamanya.
Kalau zikir nak kesan, kena dua seorang. Tuan. Apa tu cara berzikir ni dia berbeza dari segi cara tu kaifiat mengikut tuan. Minta maaf lah. Dia tu mengikut apa? Mengikut ulama-ulama tarekat. Ulama tarekat. Ada ulama tarekat dia kata kena zikir dia kena gelak. Seorang gelak je tuan. Pegang tasbih seorang. Telefon semua tinggal habis. Awak dalam masa sejam contohnya. Bukan kata mesti duduk gua. Ada juga tarekat dia kata kena pergi gua, bersuduk kat gua kan, itu masing-masing lah. Cuma nak khabar tuan-tuan, asasnya kita jangan tinggal zikir. Jangan tinggal zikir, bahaya. Sebab apa? Sebab kita kalau kita nak zikir, kita umpama ikan yang tak ada air, akan mati. Mati kan ustaz? Mati jasad ke? Tak, mati rohani, mati dalam amal kita. Lepas tu kena ada zikir semua. Kita ni tuan, boleh faham? Apa tak istighfar 100 kan? Senang je 100 tu. Mana tak lama pun kita buat. Umpamanya astaghfirullah, 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 gitu kan baca. Dan lebih afdal baca kita faham makna. Astaghfirullah, ya Allah ampun aku. Astaghfirullah, ampun aku ya Allah. Apa dah? Kata para ulama, sama-sama kita ingat kita ni banyak dosa dengan Allah. Lagi rasa zuk tuan. Boleh faham itu di antara tentang bab golongan yang mendalami pengertian la ilaha illallah tuan. Ingat sedalam-dalam kita faham kalimah ini tuan, jangan sampai kita kata aku boleh masuk dalam Tuhan. Itu sesat. Yang paling dalam pun kita boleh pergi, kita rasa zuk je. Rasa ya Allah, engkau yang menggerakkan segala-galanya ya Allah. Engkau yang menggerakkan tangan aku, bibir aku, mata aku, badan aku untuk ambil tasbih kira satu-satu. Semua kita nampak Allah berkuat. Allah berlaku buat pada pandangan mata hati, hakikat dia gitu. Tapi syariatnya orang nampak kita zikir. Orang bagus haji tu zikir. Orang nampak kita kan, tapi kita nampak kan ni? Kita nampak Allah yang menggerakkan pada tu. Kita hak zikir ni kenapa Allah menggerakkan. Boleh faham tak? Maknanya kita takkan rasa hebat lagi kita. Nampak tak? Bila kita nampak Allah yang menggerakkan segala benda ni kan, kita takkan rasa kita hebat, kita kelah. Ada benda kita sebenarnya. Tuan-tuan boleh faham Itu di antaranya tentang bab kalimah la ilaha illallah yang disebut oleh para ulama tuan-tuan. Ingatlah kita jadilah ahli dia. Usahalah menjadi orang yang benar-benar ahli dalam kalimah la ilaha illallah. Bukan sekadar sebut sahaja di mulut sahaja tapi tak faham makna. Itu yang satu bentuk kerugian sebenarnya. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Nombor 6 tu nama Allah yang paling agung, Ismullah Al-A'zam tuan. Okey, ni kita akan cuba memperhalusi lagi lah kan, apa atau maksud nama Allah yang paling agung. Adakah Allah tu nama Allah ke tidak? Nama Allah tu berapa ada tuan? Kita akan bincanglah insya-Allah. Okey, jadi yang terakhir sekali saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada kekurangan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Dan saya mohonlah tuan-tuan doalah sekali, dan doa untuk saya juga anak-anak tu supaya kan sembuhlah dan sihat daripada kena buatan orang tu. Bagi kita tuan-tuan tak boleh lah anak kena kan, tapi takdir Tuhan kan. Kita kebaiklah dengan Allah. Sebab tu para nabi tuan-tuan, para nabi kan dapat ujian dibaca apa? Al-Quran. Inna rabbi latifun. Contohnya Nabi Yusuf kata kan, maknanya sesungguhnya Tuhanku ni amat-amat lembut terhadap hamba-hamba dia. Tu lepas dapat ujian tuan-tuan, nak para nabi sebut itu belaka. Inna rabbi laghafurur rahim. Kan? Sesungguhnya Tuhanku ni Maha Penyayang, Pengasih. Maknanya kita apa? Bersangka baik dengan Allah.
Bukan kata kita ni mensalahkan takdir. Ya Allah, kenapa pilih aku? Kenapa tak pilih orang lain? Kenapa kau beri aku dengan? Jangan. Itu bahaya. Itu semua perangkap-perangkap syaitan supaya kita ni suuzon, buruk sangka dengan Tuhan. Na'udzubillah Tuhan. InsyaAllah jadi kita sudahi kuliah pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Saya jazakumullah. Doa. Jadi kan Gitu tak cakap lagi. Macam cakap sikit. Macam cakap macam tepat tu. Kadang